Selamat pagi dan salam sejahtera. Saya Jessica Chung. Ini Ringkas TVS. Pengurusan Taman Negara di Sarawak kini diletakkan sepenuhnya di bawah Sarawak Forestry Corporation (SFC). Timbalan Ketua Menteri Dato' Ahmad Awang Tengah Ali Hassan berkata, langkah ini bertepatan dengan penstrukturan semula fungsi Jabatan Hutan Sarawak JHS yang telah diluluskan oleh Kerajaan Sarawak sebelum ini. Sehubungan itu, JHS telah menyerahkan pelan pengurusan Taman Negara kepada SFC secara rasminya pada Jumaat. Ini bagi memastikan tiada perpindahan tugas pelaku pada masa akan datang, selain memastikan Jabatan Hutan Sarawak dapat melaksanakan fungsi mereka dengan lebih baik pada masa akan datang. Beliau berkata demikian semasa berucap sempena perasmian Ibu Pejabat JHS dan pelancaran laman sesawang yang baharu di bangunan Baitul Makmur di Kuching. Langkah itu katanya sebagai mentransformasikan tadbir urus tanpa pertindihan antara dua organisasi. Sementara itu, Kerajaan Sarawak kini memberi keutamaan kepada Taman Negara Nia untuk mendapat pengiktirafan sebagai tapak warisan dunia pertubuhan pendidikan, kebudayaan dan saintifik pertubuhan Bangsa-Bangsa Bersatu UNESCO. Kata Awang Tengah, selepas Taman Negara Mulu di Miri, kerajaan kini sedang mempertingkatkan usaha menerusi Kementerian Pembangunan Bandar dan Sumber Asli untuk membolehkan Taman Negara Nia mendapat pengiktirafan daripada badan dunia itu. Dalam pada itu, menyokong kenyataan Awang Tengah, Menteri Muda Pembangunan Bandar, Pentadbiran Tanah dan Alam Sekitar, Datuk Len Talif Saleh berkata, usaha ini akan dilakukan secara berperingkat. Country yang mengurusan ni, they have a limit to the number of each country per year. Satu. Jadi oleh sebab itulah kita masih berbincang dengan kementerian Petrosite supaya to advancekan Niah disenaraikan di peringkat yang teratas. Persatuan Kontraktor Petroleum Sarawak (SPECA) menyifatkan perjanjian penyelesaian komersial yang ditandatangani di antara Sarawak dengan Petroleum Nasional Berhad Petronas memberi isyarat permulaan baharu kepada industri minyak dan gas di negeri ini. Presidennya Datuk Rahman Leriwo berkata, penglibatan itu akan membuka laluan kepada lebih banyak syarikat tempatan di Sarawak untuk mencuburi pembangunan industri berkenaan. Dengan temetrainya perjanjian ini telah memberi lebih banyak peluang untuk pemain-pemain industri minyak dan gas di Sarawak untuk mendapat lebih kerja-kerja yang ada di masa akan datang. Dan saya amat bersyukur kerana di atas kestabilan politik negeri Sarawak, kita dapat merasai apa yang telah diperjuangkan oleh mereka dapat dirasai oleh anak-anak dan rakyat negeri Sarawak. Rahman Lariwu berkata demikian ketika ditemui TVS selepas menjadi tetamu rancangan 2030 terbitan TVS di Kuching pada Jumaat. Dalam pada itu, Rahman juga turut menagih kemahiran Petronas untuk didedahkan kepada syarikat minyak dan gas Sarawak yang pertama, Petros, memandangkan kedua-duanya kini menjalin kerjasama. Kita berharap Petronas akan memberi ruang, memberi didikan yang lebih kepada Petros. Semoga kerana Petros adalah sebuah syarikat kerajaan negeri yang baru muncul dan diharap ianya akan menjadi lebih berjaya dengan jayanya bukan saja di Malaysia, mungkin akan berkembang di luar negara. Siapa sangka, dua murid darjah 5 dari Sekolah Kebangsaan Temong Serian baru-baru ini mengharumkan negara selepas hasil karya bimbingan dua cikgu sekolah itu berjaya menempah nama di Persada Antarabangsa pada festival di Cinema Escoda de Alvorada, Brazil.
Filem karya Magrez Sawet dan Nabiatul Dania Zulfika Muhammad Zulfadli yang dialih ke bahasa Bidayu, Batu Bijanji, bermaksud Batu Perjanjian, telah memenangi Best Film by Popular Jury bagi kategori sekolah rendah. Menurut Cikgu Wan Zulfadli Ad-Dini Wan Azmi, anugerah yang dimenangi itu hasil undian dalam festival tersebut. Jelasnya ketika ditemui oleh wartawan tempatan, filem animasi pendek itu mengambil masa 10 hari menggunakan teknik rotoscoping, iaitu sebuah teknik animasi yang mengesan rakaman audio bagi menghasilkan animasi visual seakan-akan realistik. Bertemu kembali. Ekonomi pelabuhan di serata dunia dilihat semakin pulih setelah menjunam akibat terkesan daripada pandemik COVID-19. Ini tidak terkecuali bagi pelabuhan Bintulu yang turut sama menerima tempias akibat COVID-19. Pengarah Pelabuhan Bintulu, Datuk Muhammad Medan Abdullah berharap agar aktiviti ekonomi diteruskan lagi dengan mematuhi SOP. Okay, I think in terms of the pandemic, which has come to infect the whole world, okay, so the impact of all ports in all over the world, I think, has been impacted, and sama dengan di Bintulu Port, okay. Tapi dalam suku pertama, dia punya impact tak berapa nampak sangat, tapi dalam suku kedua kita nampak menjunam dari segi throughput lah. Tapi dalam suku yang ketiga kita nampak ada peningkatan macam recovery balik. So itu ada tu petanda yang baik. Kita harap recovery akan terus recover. Itu harapan kita lah. Tambah beliau lagi adalah sangat penting untuk meneruskan aktiviti ekonomi kerana ketiadaan ekonomi menyukarkan ramai pihak. Justru penguatkuasaan SOP dan penggunaan PPE itu harus diberi penekanan dalam berdepan norma baru. Katanya ekonomi pelabuhan akan pulih seperti sedia kala, namun ia bergantung kepada langkah pengurusan dalam mengatasi isu COVID-19. Sektor pelancongan merupakan industri yang penting dalam pertumbuhan ekonomi di Sarawak khasnya. Namun, ia juga industri yang terjejas teruk susulan pandemik COVID-19. Pada awal tahun ini jelas dilihat melalui kemasukan pelancong dari luar negara hanya mencatat 1.1 juta orang dalam tempoh Januari hingga November, iaitu hanya 71.5% berbanding tahun lepas. Menteri Pelancongan, Kesenian dan Kebudayaan Dato' Abdul Karim Rahman Hamzah menyifatkan ia sebagai dilema besar bagi pemain industri pelancongan. Mengulas lanjut katanya dalam usaha menangani situasi seperti ini, pihak kementerian akan memberi tumpuan kepada pelancongan domestik seperti pelancongan Siassi Tok Sarawak dalam negeri. Ia katanya sebagai usaha mendorong lebih ramai penduduk tempatan memilih Sarawak sebagai destinasi percutian pilihan. Beliau berkata demikian sempena majlis penutupan program Tourism Awareness Daerah Telang Usan di Miri pada Jumaat. Baik, ini pula sedikit perkembangan kes COVID-19 negara. Malaysia merekodkan sebanyak 1,810 kes baharu COVID-19 pada Jumaat, menjadikan jumlah kumulatif kes di seluruh negara kini melepasi 80,309 kes. Ketua Pengarah Kesihatan Tan Sri Dr. Nur Hisham Abdullah di dalam kenyataannya turut mendedahkan 6 kematian dilaporkan pada hari yang sama. Kesemua kes kematian itu dikesan di beberapa daerah di Sabah dan 1 di Pulau Pinang. Ini menjadikan jumlah kes kematian di Malaysia sebanyak 402 kes atau 0.5% daripada jumlah keseluruhan kes yang dilaporkan. Sementara itu, di Sarawak pula, seorang pekerja kapal minyak dan gas warga Filipina di Bintulu didapati positif COVID-19. Satu-satunya kes baru direkodkan di Sarawak pada Jumaat. Jawatankuasa Pengurusan Bencana Negeri Sarawak JPBNS berkata, ini menjadikan jumlah keseluruhan kes positif COVID-19 di negeri ini meningkat kepada 1,074 kes. Kes positif baru itu dikesan di daerah Bintulu yang merupakan kes import A yang mana individu terbabit telah disaring sebelum bertugas. Lelaki tersebut warga Filipina telah masuk ke Malaysia dari Manila, Filipina ke Kuala Lumpur untuk bekerja di sebuah kapal minyak dan gas di Bintulu pada 13 November 2020. Jelasnya, kes dimasukkan ke pusat kuarantin di Petaling Jaya bagi menjalani kuarantin wajib selama 14 hari bagi individu yang datang dari luar negara.
Baik, ini pula sedikit perkembangan sukan. Majlis Olimpik Malaysia MOM menyifatkan cadangan Kementerian Belia dan Sukan KBS untuk memperluaskan skim pencen kepada atlet yang layak ke Sukan Olimpik hadir tepat pada masanya. Presiden MOM Tan Sri Muhammad Norza Zakaria berkata, sudah tiba masanya untuk semua pihak membalas pengorbanan atlet yang telah menyumbang dalam tamasya berprestij dunia itu. Tambah Norza, MOM sedia untuk bekerjasama dengan KBS dan berharap cadangan ini dapat diluluskan kerajaan secepat yang mungkin. Terdahulu, Menteri Belia dan Sukan Datuk Seri Rizal Marikan Nania Marikan memberitahu KBS merancang memperluaskan skim pencen kepada atlet yang layak ke Sukan Olimpik. Katanya perkara itu akan dibentangkan dalam mesyuarat jemaah menteri. Laporan itu tadi mengakhiri ringkas TVS untuk jam ini. Teruskan kesetiaan anda bersama kami. Ingat, peperangan kita menentang COVID-19 masih belum selesai. Jaga kebersihan diri, jaga penjarakan fizikal dan patuhi SOP yang telah ditetapkan. Kita mampu melakukannya. Saya Jessica Chung, salam hormat dan jumpa lagi.